Salam Ramadan dan tentunya salam Malaysia Madani. Dan kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pastilah seperti biasanya, hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah Rang Undang-Undang Polis Pindaan 2024. Dan kalau kita lihat kepada sejarah berkaitan dengan Rang Undang-Undang ini, ianya mempunyai sejarah yang cukup panjang lamanya. Dan sudah pastilah apa yang berlaku baru-baru ini merupakan satu pencapaian sebenarnya, terutamanya kepada ahli-ahli jawatan kuasa teknikal pindaan Akta Polis 1967. Dan seperti yang saya katakan, ianya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dan kalau kita lihat daripada apa yang telah pun berlaku bila kita bercakap tentang Rang Undang-Undang Akta Polis ini, ianya telah pun diluluskan sebenarnya di Dewan Rakyat pada 21 hari bulan Mac yang lalu. Tetapi kemudiannya ada juga suara-suara rasa tidak puas hati, ada juga suara-suara desakan yang mahukan supaya Dewan Negara tidak meluluskan rang undang-undang ini kerana alasan mereka. Mereka berkata bahawa denda dan juga hukuman yang diletakkan di dalam akta ini merupakan sesuatu yang mungkin begitu serius, begitu berat dan sebagainya. Tetapi inilah perkara yang ingin kita dapatkan pencerahan daripada tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia CP Datuk Alauddin Abdul Majid yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Pindaan Akta Polis 1967. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Ini pertama kali tu ya bersama kami? Ya, ini kali pertama bersama Bernama TV. Dan saya difahamkan bahawa Datuk juga mungkin hanya tinggal beberapa hari saja lagi untuk bersama dengan PDRM ya. Selepas ini akan besar. Betul Datuk. Saya sebenarnya telah pun menyerahkan jawatan Ketua Polis Kuala Lumpur pagi tadi kepada pengganti saya, yang dihormati Datuk Rosdi Isa. Dan insyaAllah saya akan bersara pada 1 hari bulan April, 2 hari lagi. Setelah 38 tahun, 9 bulan dalam pasukan polis diraja Malaysia ni di pelbagai peringkat. Setakat inilah tu. Sebelum kita nak bercakap tentang rang Undang-Undang Polis Pindaan 2024 inilah. Begitu lama sebenarnya Datuk berkhidmat bersama dengan PDRM. Apakah kepuasan yang Datuk perolehi sebenarnya? Apakah Datuk merasakan bahawa Datuk telah memberikan segala-galanya lah kepada kemajuan dan juga perkembangan PDRM itu sendiri tu ya? Betul Datuk. 38 tahun, 9 bulan, satu tempoh yang lama. Lama, betul. Kalau dikirakan hampir tolak zaman sekolah saya, keseluruhan alam saya, dunia saya adalah dunia kepolisian. Dan saya selalu percaya bahawa kita perlu melakukan sesuatu apabila kita ada kuasa dan keupayaan untuk melakukan. Selalu menyatakan bila saya ada kat situ, saya perlu melakukannya. Bukan selepas berlalu daripada situ untuk memberi komentar-komentar. Dan saya yakin saya telah pun melakukan ataupun dengan bantuan dan sokongan ketua-ketua saya telah pun melaksanakan pelbagai pembaruan ataupun cadangan dan idea-idea baru khususnya dalam Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, yang mana itu adalah merupakan masa paling lama saya daripada urus TKPN tata tertib dulu sebelum ada JIPS. Saya hampir 1/3 atau separuh kerjaya saya dalam bahagian tersebut. Dan saya telah banyak diberikan ruang untuk melaksanakan pembaruan dalam bahagian tersebut. So antaranya adalah untuk membawa siasatan kematian dalam tahanan ni daripada pihak di mana kejadian itu berlaku kepada pihak yang bebas. So itu adalah satu yang kita telah buat. Dan of course Akta Polis ni sendiri sebenarnya. So, Akta Polis ni sebenarnya kita telah berusaha untuk memindanya sudah sekian lama. Hampir 20 tahun. Dan akhirnya alhamdulillah kita telah pun mendapat
kelulusan dari pihak kerajaan dan telah pun dibentangkan dan diluluskan oleh Dewan Rakyat pada minggu yang lepas. Mungkin ramai ya seperti yang saya sebut di awal tadi dah, walaupun rang undang-undang ini telah pun diluluskan di peringkat Dewan Rakyat, tetapi masih lagi ada pihak-pihak yang mungkin tidak bersetuju dan menggesa supaya Dewan Negara tidak meluluskan rang undang-undang ini. Kenapa ini berlaku sebenarnya? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka kaji sebenarnya? Baik, Datuk. Kalau kita lihat Akta Polis ni, Akta Polis ni bukan satu perkara yang baru. Akta ni telah pun digubal dan dikuatkuasakan pada 29 Ogos 1967. Dan bahasa ataupun sahih Akta ni adalah bahasa Inggeris. Sebab dibuat sebelum September 1967 dan dibuat pada ketika itu bagi menggantikan Police Ordinance tahun 52. Yang dibuat ketika Federation of Malaya Police tahun 48. So apabila digubal dalam tahun 1967, ia dikenali sebagai Akta 41. Dan selepas tu pada tahun 88 dikaji semula secara keseluruhan dan diberikan nombor baru Akta 344. Yang mana ada pada hari ini. Dan antara itu dan pindaan terbaru, cuma ada 2 pindaan kecil dibuat. Iaitu pada tahun 2012 bagi untuk membatalkan Seksyen 27 Akta Polis, iaitu kawalan perhimpunan. Kuasa untuk mengawal perhimpunan. Kalau masa tu kita ingat, kalau perlu adakan perhimpunan, kita perlu mendapatkan permit daripada polis. Sebenarnya telah pun dimansuhkan. Dan hari ini tak ada istilah permit lagi bagi perhimpunan aman yang telah digantikan dengan Akta Perhimpunan Aman 2011. Satu lagi pindaan pada tahun 2015 iaitu pada Seksyen 33. So itu saja pindaan yang berlaku dan kita dapati memandangkan undang-undang ini telah begitu lama, perlu ada pembaharuan, perlu ada peningkatan. Sama ada dari segi penambahan, pembatalan dan penaiktarafan. So perkara ini perlu dilakukan sekarang undang-undang ini telah terlalu lama. Sebab itu kita telah mengambil langkah-langkah bagi menyediakan satu draft oleh Jawatankuasa Teknikal. Jawatankuasa Teknikal ni juga ada pegawai daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri, dan semua diangkat kepada Jabatan Peguam Negara. Dan dia sebenarnya telah melalui semua proses. Libat urus dengan ahli parlimen, libat urus dengan pihak kementerian dan majlis raja-raja in fact. Dan sebelum akhirnya dibentang di parlimen, di Dewan Rakyat pada minggu lalu. Saya tertarik hati sebenarnya bila Datuk sebut tentang perubahan yang akan berlaku melalui rang undang-undang Polis Pindaan 2024 ini. Datuk menyebut tentang akan adanya pembaharuan, akan adanya peningkatan. Mungkin boleh kita kongsikan bersama Datuk pencerahan tentang di manakah dalam akta ini yang akan diberikan pembaharuan dan juga peningkatan lalu untuk menjadikan rang undang-undang Polis Pindaan 2024 ini mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang ada sebelum ini. Apa yang kita telah pun dibentang di Dewan Rakyat pada minggu lepas, kesemuanya ada 10, iaitu 2 seksyen baru, 7 pindaan dan 1 pindaan pada jadual. Akta Polis ada satu schedule di belakang yang menggariskan pangkat-pangkat pegawai kanan. So kalau kita lihat pangkat pegawai dalam polis ni, kalau IGP ataupun macam saya pangkat komisioner, kita lihat di jadual tu lah dia ada menggariskan. So kita pindah jadual tu. So ini ada 10 perkara lah yang sebenarnya dibuat pindaan. Dan daripada 10 ni 2 baru, seksyen baru, 7 pindaan, 1 pindaan pada jadual. Inilah 10. Okey. Dan satu lagi bila Datuk sebut tentang fasa-fasa pindaan ini, dianya dikatakan terbagi kepada 2 kategori tu ya. 3 pindaan yang melibatkan orang awam. Boleh Datuk jelaskan? Okey, kalau kita lihat Akta Polis ni pada umumnya adalah satu akta yang mengawal selia perjalanan pasukan polis, itu adalah pada umumnya. Tapi dalam ni ada juga yang melibatkan orang awam. Okey. Kalau apa yang Datuk katakan tadi yang melibatkan orang awam ni sebenarnya adalah Seksyen 21 dan Seksyen 26. So apa tu Seksyen 21 dan apa tu Seksyen 26? Okay. Sebenarnya ni bukan satu seksyen ataupun peruntukan yang baru. Seksyen 21 kalau kita lihat adalah tugas-tugas polis di jalan raya.
So kalau kita lihat, kalau kita baca Section 21, ya. So ni rujukan saya adalah bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris adalah naskah sahih bagi bagi akta polis ni. Ya. Section 21 adalah berkaitan dengan tugas-tugas polis di jalan raya. So apa yang kita buat dalam section ni adalah dua perkara, ya. Satu, kita menambahkan perenggan D, iaitu tugas tanggungjawab polis untuk mengiring ataupun escort. Okey. Yang kedua, kita tingkatkan hukuman daripada asalnya tidak melebihi RM200 atau penjara tidak melebihi 3 bulan kepada denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. So kita rasa inilah yang menjadi kerisauan ataupun concern masyarakat. Misalnya berkaitan dengan peningkatan hukuman ni. Sama juga dengan Section 26. Section 26 adalah apa yang kita panggil kuasa-kuasa polis untuk membina ataupun menyediakan sekatan jalan raya. So kalau kita lihat ada sekatan di jalan raya, kita lihat ada signboard berhenti periksa polis dan sebagainya. So kuasanya adalah datang daripada Akta Polis Section 26. So saya rasa dua perkara inilah yang menjadi kegusaran masyarakat, kerana bagi Section 26 ini juga hukuman telah dinaikkan, iaitu kepada RM1,000 denda. Denda tidak dinaikkan daripada tidak melebihi RM1,000 kepada tidak melebihi RM2,000. Maksudnya sekali ganda lah ni. Dulu tidak melebihi RM1,000, sekarang tidak melebihi RM2,000. So inilah yang menjadi isu kepada pihak-pihak yang berkenaan. Kenapa pihak jawatankuasa merasakan bahawa ialah daripada hukuman yang dikenakan, terutamanya daripada denda yang dinaikkan itu, kenapa ianya perlu dilaksanakan? Apa ni alasannya sebenarnya bagi pihak PDRM sendiri? Kalau kita lihat Datuk, Section 21. Section 21 ni adalah tugas-tugas polis di jalan raya. So dia bukan satu peruntukan baru sebenarnya. Peruntukan ni telah pun sedia ada daripada dulu lagi. So dia ada tiga dalam bahasa undang-undang kita panggil 3 lim dalam tu, 3 bahagian. A, B, C. Dan kita menambah satu lagi D, iaitu tadi kuasa untuk mengiring ataupun escort. Soalan pertama, adakah ini satu kuasa baru? Bukan, ya. Kalau kita lihat 21(1)A itu telah pun ada bidang kuasa tersebut, iaitu untuk mengawal, to regulate, control and divert any traffic. So inilah yang kita gunakan selama ini sebagai bidang kuasa untuk mengiring dan escort. Tapi kenapa kita tambah lagi satu D? Sebab untuk memberikan penjelasan, to provide clarity. So itu adalah tujuan kenapa kita gubal 21D dengan masukkan secara spesifik tanggungjawab untuk mengiring ataupun escort. So dia bukan satu perkara yang baru, telah pun ada, tapi kita menjelaskan lagi. So sebab tu kita masukkan secara spesifik kuasa-kuasa ni. Okey. Lepas tu isu dia, kita naikkan hukuman dia daripada, kalau kita lihat yang lama daripada RM200 ataupun penjara tidak melebihi 3 bulan kepada RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Okay. Falsafah ni adalah berkaitan dengan keselarasan undang-undang. Okay. Isu di sini adalah tidak atau menghalang tugas polis. Kalau kita lihat, hukuman ini adalah terpakai bukan hanya untuk D, iaitu mengiring tadi, tetapi juga terpakai untuk A, B dan C. So ini pun perlu dijelaskan, ya. So ada kesilapan fakta di luar bahawa hukuman yang ditingkatkan ini hanya untuk D tadi, iaitu mengiring. Tak. Sebab dalam 21 ni telah pun ada perenggan A, B dan C.
So bila tambah satu lagi D dan ditingkatkan hukuman, maka hukuman yang ditingkatkan bukan hanya untuk D je. Dia juga terpakai untuk A, B dan C. Apa tu A, B dan C? Termasuklah saya sebutkan tadi, to regulate, control and divert traffic, to keep order on public road, streets, thoroughfares. C, to prevent obstruction and the occasion of assemblies. Nampak? So, hukuman baru ni terpakai bagi semua A, B, C dan D. Bukan D saja. Itu mustahak. Okay, persoalan dia, kenapa perlu ditinggikan? Kenapa perlu ditinggikan? Ya. Okay. Mana-mana orang yang tidak mematuhi kepada apa-apa arahan daripada pegawai polis berkaitan dengan part-part ni lah, A, B, C dan D, boleh dihukum dengan hukuman ni kalau didapati bersalah oleh mahkamah. Okay. Pada ketika ni, apabila berlaku kehalangan kepada penugasan pegawai awam pada umumnya, bukan polis je, kita ada satu lagi section di Kanun Kesesaan, 186. Hukumannya sama. Sama, hukumannya sama. So apabila kita lihat kegagalan mematuhi arahan pegawai polis ataupun menghalang penugasan pegawai polis yang juga pegawai awam di 186, inilah hukuman dia. So kita selaraskan hukuman di sana dengan hukuman dalam Seksyen 21. Dia bukan satu perkara yang baru tu. Okey. Hanya kita lihat dia sama. Kalau kita lihat tentang pasal 9, ini pun sesuatu yang penting dan menarik juga sebenarnya tu ya. Iaitu menaikkan penalti sedia ada yang didapati tidak memadai, tidak setimpal dengan keadaan semasa pada masa kini. Jadi bila kita sebut tentang keadaan semasa itu, apa yang dimaksudkan sebenarnya? Betul, Datuk. Untuk semasa Datuk. Kita ada RM200. Apakah arti RM200 hari ini? RM200 dan penjara asalnya adalah 3 bulan. Untuk makluman semua, dalam 4 tahun yang lepas, kita pasukan ni, anggota PDRM ni seramai 1,300 orang telah pun terlibat dalam kemalangan ekoran daripada ketidakpatuhan kepada ataupun halangan ataupun galangan oleh orang awam terhadap petugas-petugas polis ni yang mengakibatkan kematian, kecederaan dan sebagainya. So ini satu angka yang begitu tinggi, yang mana kita berpandangan bahawa kalau tidak ada satu deterrent yang satu deterrent yang tegas, maka keadaan ini tidak dapat dibendung. Sebab orang dekat hukuman RM200 ni tak ada makna hari ni. 3 bulan penjara. Tak ada makna. So apabila kita berharap dengan hukuman yang lebih tinggi, maka kepatuhan pun dapat ditingkatkan. Dan hukuman ni sebenarnya tak ada beza dengan 186. Hari ini kalau kita tidak gunakan pertuduhan di bawah ni, kalau berlaku halangan ke atas pegawai awam atau dalam konteks PDRM bagi pegawai polis, kita tuduh bawah Seksyen 186. So sama aja. Dia kita selaraskan aja. Dan ada juga kebimbangan bahawa kita akan gunakan undang-undang ni untuk menghalang perhimpunan. Ada juga kebimbangan tu. Kita kena ingat ya, perhimpunan aman kita di Malaysia ni dikawal oleh Akta Perhimpunan Aman 2011. Mana-mana perhimpunan aman yang telah pun dijalankan mengikut akta ni, maka undang-undang yang mengawal selia perhimpunan itu adalah Akta Perhimpunan Aman. It is a specific law. Specific law untuk govern perhimpunan aman, public assembly. Ini undang-undang umum. So apabila satu undang-undang khas ada, maka kita tidak akan gunakan undang-undang umum. So apa, di mana kita nak gunakan ni? Dia lebih kepada perhimpunan-perhimpunan kongsi gelap. Okey. Kalau Datuk tengok, semalam pun ada kalau tak salah. Ada perarakan pengkebumian, halang tengah jalan, main mercun, bawa tanda-tanda kongsi gelap di jalan-jalan, menghalang lalu lintas, menimbulkan kegusaran. So sebenarnya itulah maksud undang-undang Seksyen 21. Bukan untuk menyekat perhimpunan aman yang kita lihat saban minggu dilaksanakan, tak. Itu bukan intention dia, tak ada. So saya bagi pihak Polis Diraja Malaysia lah, ingin meyakinkan masyarakat bahawa itu bukan tujuannya. Akta Perhimpunan Aman mengawal selia perhimpunan. Seksyen 21 Akta Polis ini adalah bagi kegunaan umum, menjaga ketenteraman, menjaga keamanan, kesejahteraan masyarakat, supaya semua orang boleh menggunakan jalan
Nah, kalau kita lihat definisi di Seksyen 21 ni, jalan ni bukan jalan raya je. Apa-apa laluan, tembusan, tempat mendarat, luas. Luas. So, kalau apa-apa yang berlaku di sini, maka inilah peruntukan yang kita ada, yang kita perlu gunakan. So, be rest assured, this is not to restrict anybody from exercising their rights under the constitution. Tidak, sama sekali Okey, tidak. menarik apa ni Dato' Alawarin. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan bersama dengan CP Dato' Alauddin Abdul Majid. Kita masih lagi bercakap tentang rang undang-undang Polis Pindaan 2024 dan saya juga difahamkan bahawa kalau anda mungkin ada ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kami benarkan sebenarnya. Satu talian kami sediakan kepada anda di 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Kita jumpa lagi. Allah. Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu rang undang-undang Polis Pindaan 2024 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa, iaitu yang berbahagia CP Dato' Alauddin Abdul Majid yang merupakan pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal Pindaan Akta Polis 1967. Okey, Datuk, saya masih lagi ingin mendapat pencerahan sebenarnya. Bila Datuk sebut tentang perhimpunan aman ini sendiri, ialah kita tahu ramai pihak sebenarnya yang ingin memohon. Apakah mereka perlu memohon untuk mengadakan perhimpunan aman ini, ataupun apa sebenarnya situasi yang jelas sebenarnya bila kita sebut tentang perhimpunan aman itu sendiri? Apa yang perlu mereka lakukan? Terima kasih, Datuk. Ini satu perkara yang menarik sebenarnya. Mungkin ramai orang di luar pun agak keliru. Kita sorot kembali apa yang saya menyatakan mengenai pindaan Akta Polis pada tahun 2012. Dulunya Seksyen 27 Akta Polis adalah seksyen yang mengawal selia perhimpunan. So, pada ketika itu perlu mohon permit kepada Ketua Polis Daerah. Okay. So, permit ni sebenarnya keperluan permit ni telah pun dimansurkan pada tahun 2012 dengan termansurnya Seksyen 27 A, B dan C. Selepas itu, apa yang berkuasa adalah Akta Perhimpunan Aman 2011. So, akta inilah yang mengawal selia apa-apa perhimpunan aman, kecuali apa-apa perhimpunan yang tidak perlu, yang dikecualikan daripada perhimpunan tersebutlah. Dia ada dalam undang-undang tu. So, dalam Akta Perhimpunan Aman ni, penganjur perlu mengemukakan permakluman 5 hari sebelum hari yang hendak dijalankan. Dia istilah di sini adalah permakluman, ya. Bukan permit. Dia tak ada istilah permit. Permakluman kepada Ketua Polis Daerah. So, lepas tu dia ada borang dia kat belakang akta tu, dia borang dia, schedule dia. Gunakan borang tu. Dan dia perlu ada dokumen-dokumen iringan. Antaranya paling mustahak sekali adalah kebenaran pemilik tapak atau pemilik premis. Di mana perhimpunan itu akan diadakan. Kata nak buat di Padang A, tuan punya Padang A tak nak bagi. So, macam mana nak buat perhimpunan tu? So, mustahak. Kalau dia buat Padang A ni syarikat B punya, maka kena adalah kelulusan daripada syarikat B bahawa kami benarkan penganjuran perhimpunan di premis ni. So, itu adalah paling mustahak sekali. Itu satu. Nombor dua, permakluman ni perlu menggunakan borang yang diadakan dalam akta tu. Dalam akta tu ada satu schedule di belakang, form. Dia ada 14 perkara dalam tu, dia perlu jawab. So, bukan permakluman melalui WhatsApp, bukan permakluman melalui banner-banner dia tampal merata melalui media, tak. Itu mungkin permakluman daripada kefahaman umum, ya. Tapi bagi maksud undang-undang, itu bukan satu permakluman yang cukup, insufficient notification. Sufficient notification maknanya kena gunakan borang dalam akta tersebut bersama dengan dokumen-dokumen berkaitan 5 hari sebelum. Sebab polis ada tanggungjawab lain apabila kita terima. Kita ada tanggungjawab untuk memastikan tempat itu bukan berdekatan dengan tempat-tempat larangan. Kita ada tanggungjawab untuk pergi bertanya orang-orang di keliling sama ada mereka setuju ataupun tidak perhimpunan ini diadakan. So, ini adalah tanggungjawab pihak polis. Yang paling utama, kita ada tanggungjawab untuk mengatur penugasan yang secukupnya. Sebab keyword dalam akta ni, tanggungjawab polis adalah untuk facilitate. So, kita perlu facilitate. Untuk facilitate, kita perlu ada maklumat yang
mencukupi. So kalau tak ada maklumat mencukupi, kita susah untuk facilitate. Sebab kita perlu sediakan kekuatan yang secukupnya. Kita mesti mungkin perlu mengatur gerak penugasan. Kita mungkin perlu menutup jalan. Kita perlu atur gerak kenderaan ke tempat lain. Dan ini semua merupakan resources, sumber-sumber yang sebenarnya terhad. Yang kita perlu gunakan dengan bijak, dan kalau kita dapat kerjasama yang baik daripada penganjur, insya-Allah kalau kita lihat selama ni pun kita memberikan kerjasama yang terbaik untuk pastikan hak rakyat di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tu dapat dicapai. Hak orang lain pun terjaga. Ada tuduhan-tuduhan liar juga yang dilontarkan lah. Ini dalam usaha untuk memburukkan PDRM sendiri, terutamanya melalui perhimpunan aman ini sendiri. Mereka mahu menganjurkan perhimpunan aman tetapi tidak mendapat kelulusan dan sebagainya, dan akhirnya mereka menyalahkan pihak PDRM seolah-olah ada unsur-unsur pilih kasih, ada unsur-unsur politik dan sebagainya. Komen sikit tu. Okey, PDRM ni kita senang. Kita adalah penguasa undang-undang. Saya selalu nyatakan masa saya KP pun. Kita adalah penguasa undang-undang. We are the enforcers of the law. Kita tidak memilih bulu ataupun tidak memilih siapa yang boleh dan siapa tidak boleh. Asalkan semua peraturan dipatuhi, kita akan facilitate. Kita akan memudah carakan. Dan tanggungjawab kita adalah memastikan keselamatan peserta perhimpunan dan juga keselamatan dan ketenteraman orang lain dalam kawasan itu terjaga. So kita we are very clear on that. Kalau kita lihat pun selama ni pun kita facilitate. Kita tidak pernah menyuraikan mana-mana perhimpunan. Dan satu lagi perlu ingat ya, ketua polis daerah tu dia boleh kenakan syarat-syarat. Bila dia bagi pengambil makluman, dia bagi satu notis, kita ambil maklum, dia ada syarat-syarat dia. You tak boleh bawa banner macam ni, you tak boleh sebut tu, tak boleh sebut ni. So ni mustahak. So apabila dipanggil untuk siasat, kadang-kadang perhimpunan tu mungkin ada dimaklumkan, tapi dalam syarat kata you tak boleh bawa banner ni, you tak boleh keluarkan kenyataan sebegini yang boleh mengganggu ketenteraman awam, mengakibatkan kegusaran pada masyarakat. So perkara ni semua perlu dipatuhi. Kita tak ada masalah, kita akan sentiasa facilitate. Okey. Satu lagi persoalan jugalah, dikatakan melalui pindaan ini terdapat pihak itu yang membesarkan isu pegawai PDRM boleh mengeluarkan satu perintah yang munasabah. Dan ini dikatakan kalau seolah-olah ianya boleh membawa kepada kemungkinan salah guna kuasa dan juga rasuah. Ini pun isu ini juga dimainkan. Saya rasa ini sebenarnya salah faham. Salah faham. Perintah yang munasabah dalam ni kalau kita lihat Section 26 tu ada powers to erect road barriers ni. Okey. Dia sebenarnya mengeluarkan apa-apa isyarat. Bukan perintah ya. Apa-apa isyarat. Ataupun perintah lah bahasa biasa digunakan. Untuk mengawal selia ataupun memberhentikan apa-apa kenderaan. Okey. So itu sebenarnya kalau kita lihat pindaan ni sebenarnya kalau yang menjadi contentious pun 21, 26 dalam dua-dua ni tak ada apa-apa perintah dikeluarkan. Tak ada. Yang 26 ni adalah mengeluarkan apa-apa isyarat atau perintah untuk memberhentikan kenderaan. Dan kalau kita lihat ini adalah kaitan dengan sekatan jalan raya. So apa isyarat ataupun perintah bila ada sekatan jalan raya? Kita lalu sekatan jalan raya, ada signboard berhenti pemeriksaan polis. Sebelum tu ada anggota mungkin akan tahan. Itu adalah isyarat dia sebenarnya. Bukan satu perintah sekatan yang umum dan sebagainya yang dimasukkan sini, tak ada. Tak ada pun. Kalau kita tengok pindaan ni 21 dan 26 itu je. Dia tak ada apa-apa perintah yang boleh dikeluarkan oleh mana-mana pegawai polis yang akan menjejaskan orang awam, tak ada. No such thing kalau kita lihat. 21 kuasa ditugas di jalan raya, 26 power to erect road barriers. Sebenarnya itu yang dimasukkan perintah tu. Okey. So benda ni pun dah ada dah. Dah berjalan sejak tahun 67 dan sebelum tu lagi dah berjalan. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah pun. Perlu pindah. Kalau anggota polis tu tahan, kita pun tahu dia tahan.
tak apatah lagi kalau ada signage yang kata berhenti. Okey, kita juga nak dapat pencerahan daripada Datuk lah. Ini tentang tadi pun kita sebut tentang isu peningkatan kadar denda dan juga hukuman. Ialah mereka menganggap bahawa ini sebenarnya sesuatu yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius dan sesuatu yang mungkin akan memberi impak ataupun kesan yang agak serius sebenarnya kepada mereka yang mungkin didapati bersalah dan terpaksa membayar denda yang jauh lebih tinggi daripada apa yang berlaku sekarang. Tadi pun Datuk sentuh kalau dah denda RM200 tu ialah mungkin dilihat terlalu rendah kalau kita lihat kepada perkembangan semasa dan sebagainya. Tapi bagaimana Datuk ingin menjawab persoalan ini jika ialah memang ianya dimainkan dengan begitu meluas sekali di luar sana. Okey, kadar denda ni adalah kadar yang sesuai untuk masa ni. Ini adalah kadar denda dan penjara yang ada pada semua undang-undang yang digubal pada ketika ni. Itu adalah kadar dia bagi kesalahan-kesalahan yang serupa. So, seperti saya nyatakan tadi, yang menjadi isu ni adalah khususnya di Seksyen 21 dan 26. Yang berkaitan sekatan jalan raya dan ini. Kadar denda ni adalah kadar yang sama terdapat dalam undang-undang lain. Kalau Seksyen 21 tadi adalah sama dengan hukuman dia dengan Seksyen 186 kerana keseksaan. Bagi 26 ni berkaitan dengan sekatan jalan raya, hukuman tu adalah sama yang ada dalam Akta Pengangkutan Jalan. Seksyen 78. Itulah denda dia pun. RM2,000. So sebenarnya denda ni sama. Cuma Akta Polis ni adalah satu undang-undang yang lama. Terlalu lama. So bila kita kaji balik dan kita naikkan dengan undang-undang yang lebih baru, maka dia kelihatan drastik. Tapi apabila kita lihat undang-undang lain yang telah pun ada kemudian, itulah dia pun hukuman dia. Tapi pasti saya kira jawatankuasa ini dan juga pihak BDRM sendiri ada matlamat tertentu. Kenapa pindaan dari segi denda ini perlu dinaikkan dan sebagainya. Kenapa benda dinaikkan? Denda ni adalah satu deterrent. Itulah efek utama sekali. Hukuman adalah satu deterrent. Dengan harapan dengan meningkatkan hukuman ni maka akan menghalang orang daripada melakukan kesalahan ini. Dan secara psikologinya bila hukuman ini tinggi, maka manusia ni akan cuba mengelakkan daripada terjebak ke dalam kesalahan itu. So itu adalah harapan kita lah. Secara peribadi juga lah tu. Saya juga nak dapat pandangan Datuk lah. Kalau kita lihat daripada kadar berlakunya kemalangan jalan raya, kadar tentang pengguna-pengguna jalan raya yang mungkin ialah tidak takut dengan walaupun ada undang-undang dan sebagainya, ianya seolah-olah tidak pun dipedulikan dan sebagainya. Tetapi secara peribadi sendiri sebagai pada satu ketika merupakan Ketua Polis Kuala Lumpur, bagaimana Datuk melihat tentang kadar kemalangan jalan raya di negara kita ini? Dan sekiranya tidak ada hukuman ataupun tindakan yang tegas, mungkin ianya merupakan sesuatu yang sukar untuk dikawal sebenarnya. Betul. Kalau kita lihat kadar kemalangan jalan raya di Malaysia adalah tinggi. Hari-hari ada kematian. Dan semasa saya Ketua Polis Kuala Lumpur juga, saya ada menjalaksanakan operasi patuh pada undang-undang. Sebab kepatuhan kepada undang-undang jalan raya di Malaysia pada umumnya adalah rendah. Compliance is low. Khasnya apabila tidak ada penguatkuasa. Dan kalau kita lihat, saya tadi bagi statistik 1,300 kemalangan melibatkan pegawai dan anggota polis yang diakibatkan oleh mereka yang tidak patuh kepada isyarat jalan raya. So itu adalah akibat secara tak langsung dari ketidakpatuhan kepada peraturan jalan raya. So kita berharap dengan meningkatkan hukuman ini paling tidak akan dapat menyumbang kepada berkurangnya kemalangan di jalan raya ni. So itu adalah hasrat kita lah. Sebab undang-undang jalan raya ni ada di Akta Pengangkutan Jalan. Juga ada dalam Akta Polis. So secara melaksanakannya secara bersama, kita harap dapat beri impak yang lebih positif lah, dalam mengurangkan kemalangan jalan raya. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur sendiri, Bang Khalil, Datuk dan selaku Ketua Polis Kuala Lumpur sendiri, keadaan trafik yang sesak dan sebagainya, apakah itu sebenarnya juga antara faktor yang menyumbang kepada kadang-kadang sikap pengguna jalan raya itu sendiri yang seolah-olah mengejar masa dan sebagainya? Apakah bagaimana nak mengubah sebenarnya? Apakah melalui akta ataupun undang-undang yang baru ini mungkin akan dapat memberikan mereka sedikit kesedaran bahawa mereka perlu lebih berdisiplin ketika berada di jalan raya?
Untuk makluman bersama, setiap hari lebih kurang 1.8 juta kenderaan Kenderaan berada di jalan raya. di jalan raya. Dan peak hour dia adalah 6 pagi, 10 pagi dan 4 hingga 7 petang. Inilah peak hour. Kalau kita lihat jumlah kenderaan yang ada keluar masuk Kuala Lumpur ni adalah begitu tinggi. Dan jamnya adalah juga agak serius. So mereka secara langsung ini menjejaskan ataupun efek psikologi apabila tak perlu duduk berjam-jam dalam kesesakan. Ya. Dan mungkin kita lihat ada perlakuan-perlakuan yang tidak diingini berlaku yang menjurus kepada kemalangan. So itu adalah faktor daripada pemandu. Dalam kemalangan ni sebenarnya banyak penyumbang dia. Pemandu, keadaan jalan, engineering dan juga undang-undang. So yang antara yang kita dapat buat di pihak polis adalah meningkatkan undang-undang. Itu yang kita dapat laksanakan. Sebab yang lain tu adalah stakeholder berbeza. Daripada jalan ni adalah syarikat konsesi, lembaga golongan raya, pihak kerajaan dan sebagainya. Lepas tu kita ada pengguna tu sendiri. Dan undang-undang ni, kalau dalam undang-undang berkelibatkan polis, maka kita ada kawalan bagi meningkatkan hukuman di sini. Hasrat kita paling tidak dapat membendung sifat ataupun kealpaan pemandu-pemandu ini ketika mereka khususnya sangkut dalam keadaan jam yang amat serius pagi-pagi. Okey, satu lagi persoalan juga yang dimainkan di luar sana. Tadi pun kita sentuh sebentar selalu. Ada yang berpandangan dan berpendapat bahawa akta ini sebenarnya ataupun pindaan akta ini dikatakan dilakukan secara tergesa-gesa. Ini pun tanpa melibatkan sesi lebat urus pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak mencerminkan demokrasi di Malaysia. Ini satu perkara yang serius bagi saya lah. Jadi komen sikit tu. Seperti mana saya nyatakan tadi, Datuk. Undang-undang ni bukan difikirkan baru sebulan, 2 bulan lepas. Undang-undang ni sebenarnya telah pun kita berusaha untuk pindah ni selama hampir 20 tahun. Perjalanan dia panjang. Berbagai-bagai draft kita angkat dan akhirnya inilah draft yang kita kemukakan. Sebenarnya kita telah adakan sesi libat urus dengan ahli parlimen, dengan kerajaan dan sebagainya, dan pada 10 November 2023 kita telah pun perkara ni telah pun dibentang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Telah pun bentang. Jemaah Menteri dah dapat persetujuan dasar untuk pindah. Dan lebih menarik lagi pada 24 November pada 21 dan 22 Februari 2024 yang lalu, rang undang-undang ni khususnya Seksyen 6A telah pun disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Dan Majlis Raja-Raja telah pun memperkenankan cadangan pengujudan Seksyen 6A lah tu untuk Seksyen 6A. So maknanya dia telah melalui proses. Kita libat urus dengan ahli parlimen, lepas tu dengan kementerian, lepas tu dibawa kepada kabinet, dibawa pada Majlis Raja-Raja, dan akhirnya dibawa ke Dewan Rakyat. So Dewan Rakyat adalah merupakan satu dewan demokrasi. Di situ adalah ahli-ahli dewan yang dipilih. Dan Dewan Rakyat telah pun meluluskan rang undang-undang ni, dan insya-Allah pada 1 hari bulan April hari Isnin nanti akan diangkat ke Dewan Negara. Untuk diluluskan. Setelah melalui semua proses telah lalui. Okey Tok, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah akan ada lagi beberapa lagi persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu yang berbahagia CP Datuk Alauddin Abdul Majid yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Teknikal berkaitan dengan pindaan Akta Polis 1967, dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang rang Undang-Undang Polis pindaan 2024. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian selama kami di program Ruang Bicara ini, kita hampir-hampir berada di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi masa yang mungkin sempat saya lontarkan lagi beberapa persoalan kepada tetamu kita, iaitu yang berbahagia CP Datuk Alauddin Abdul Majid yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Teknikal pindaan Akta Polis 1967.
Saya juga tak dapat pencerahan daripada Datuk lah. Tadi Datuk ada juga sentuh tentang pindaan jadual dan sebagainya. Mungkin apa yang dimaksudkan dengan pindaan jadual itu sebenarnya, Tok? Okey, di Akta Polis ni kita ada satu jadual, schedule. So jadual ni sebenarnya adalah jadual yang menggariskan pangkat-pangkat dalam polis. So kalau kita lihat daripada mana datangnya pangkat IGP, sampailah ke pangkat constable, letaknya di jadual tu lah. So dalam jadual ni dia ada satu pangkat yang dipanggil senior inspector. So kita telah pun menggugurkan pangkat senior inspector ni sebab pangkat ni tidak pernah digunakan sejak merdeka lagi. So kita rasa dia tak relevan lagi lah. So kita gugurkan. So pangkat senior inspector dah tak ada dah sekarang. Tapi kepada PDRM sendiri, anggota-anggota yang mungkin sebelum ini mengharapkan pangkat, apakah mereka merasa kecewa ataupun mereka juga menerima dengan hati yang terbuka? Tak juga, Datuk. Sebab pangkat ni, pelantikan pangkat ni dah tak ada sejak merdeka. Tak ada dah. Memang tak ada. So saya rasa generasi yang bayanglah 60 tahun ni tak ada pangkat ni. Dia pangkat ni terlalu lama dulu. Tak ada. So kita rasa dia dah tak relevan lagi dah. Kita juga nak sentuh tentang perkara yang berkaitan dengan Datuk sentuh tadi lah, 74A, 86A. Itu apa sebenarnya tu? Okey, 74A adalah satu seksyen baru. Seksyen baru ni adalah bidang kuasa siasatan bagi kes-kes tata tertib. Okey. Sebelum ni tiada satu kuasa spesifik untuk pegawai penyiasat menjalankan siasatan tata tertib. So sebelum ni kita menggunakan semata-mata bidang kuasa ada dalam Perintah Tetap Ketua Polis Negara. So perintah tetap ni pun dibuat mengikut kuat kuasa undang-undang Seksyen 97. So pada hari ini kita telah pun mendaya upayakan lagi JIPS tu, Jabatan Integriti Pemantauan Standard itu, yang kekuatannya hampir 2,000 lebih, mengambil kira objektif pasukan dan juga kerajaan untuk meningkatkan integriti dan tata kelola baik, dan kita berpandangan bahawa ini merupakan satu instrumen yang mustahak mendaya upayakan pegawai penyiasat tata tertib dalam PDRM ni dengan bidang kuasa undang-undang. So hari ini kita boleh panggil dan menyiasat, merakam keterangan, mendapatkan apa-apa keterangan bagi menyiasat salah laku dalaman. Dan bidang kuasa ini juga boleh panggil orang awam. Dan saya tak nak masyarakat confuse pasal panggil orang awam. Sebab bidang kuasa panggil orang awam ni telah pun ada dalam Seksyen 80 melalui Sapina. Sejak tahun 67 dah ada dah. Cuma yang ini untuk perkasakan lagi. Itu adalah 74A. Yang Seksyen 86 tu? 86 ni adalah pembolosan. Ini merupakan satu kesalahan khusus yang hanya ada bagi pasukan beruniform lah. Tentera dan polis kita ada. Pembolosan maknanya hilang, tak datang kerja. Dia bolos. So bagi pegawai awam lain dia kata tidak ada petugas. So bagi polis ni, bagi kita, dia ni dipanggil bolos. Dia adalah criminal offence, satu kesalahan jenayah. So kalau dulu 21 hari berturut-turut, so kita telah kurangkan tempoh 21 ini kepada 14 hari. So maknanya pada hari ini kalau sesiapa tidak hadir tugas 14 hari berturut-turut, atau dalam keadaan apa-apa yang menunjukkan dia tidak berhasrat untuk kembali bertugas, maka kita boleh beriport polis, dan siasatannya adalah siasatan jenayah sebenarnya. Dan kita tuduh di mahkamah. So ini telah memudahkan lagi lah tempoh tu daripada 3 minggu kepada 14 hari. So itu antaranya yang merupakan satu pindaan lah. Dengan adanya perubahan pada pindaan ini, apakah Datuk merasakan bahawa mungkin dari aspek disiplin di kalangan anggota-anggota PDRM sendiri akan menjadi lebih kukuh, lebih kuat sebenarnya? Betul, insya-Allah itu adalah harapan kita, harapan pasukan dengan memperkenalkan perkara peruntukan baru ni akan dapat meningkatkan integriti dan tata kelola baik, sebab kita kena berjaga-jaga mulai sekarang, sebab kita ada kuat kuasa undang-undang. Telah dulu secara pentadbiran, sekarang telah pun ada dalam undang-undang. So kita perlu pastikan kita patuh pada peraturan dan tata kelola baik. So, pada satu ketika juga Datuk, saya ingin juga berkongsi pandangan Datuk berkaitan dengan isu ini. Ramai juga yang bermain tentang bila Datuk sentuh tentang integriti anggota PDRM dan sebagainya. Mereka anggota-anggota PDRM terlibat dalam rasuah dan sebagainya, dan ianya menjadi satu isu yang cukup penting sekarang ini, yang kita dengar sendiri bagaimana kenyataan yang sering dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar, mahu supaya isu rasuah ini dapat dibersihkan, isu rasuah ini dapat kalau boleh dihapuskan sama sekali itu, dan ini juga merupakan satu cabaran kepada PDRM sebenarnya. Komentar? Betul. Memang kita menyahut hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan, dan daripada itu kita daripada dulu lagi, kalau saya lihat daripada tata tertib JIPS, kemudian kita memang amat mempentingkan
integriti dan tata kelola baik ni. Kita sebenarnya amat serius. We mean business. Ya. So, sesiapa saja yang terlibat dengan apa-apa salah laku, jenayah, rasuah, kita tidak akan bertolak ansur. Kita akan ambil tindakan yang paling serius dan kalau perlu dituduh, kita akan tuduh. Dan sebelum itu kalau perlu kita mungkin akan tahan kerja dan mengambil tindakan pentadbiran. Ya, so we mean business. Saya tertarik hati sebenarnya saya bangkitkan isu ini kerana baru ini ada pun kenyataan daripada pegawai kanan PDRM sendiri yang mengatakan memberi amaran kepada kaki tangan anggota-anggota polis sendiri bila bercakap tentang integriti disiplin ini. Either you change or be changed. Betul. Dia memang begitu tu. Kalau kita tak berubah, kita akan diubah. We'll be left behind by time. Sebab hari ini kehendak masyarakat, kehendak komuniti, kehendak kerajaan adalah perwatakan yang baik, orang yang berintegriti, mengamalkan tata kelola baik. That is the order of the day. So kita kena patuh. Senang je. Whatever yang dah lepas tu, you put a stop to it. Kita kena berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan diubah. Itu je. Sebab ini antara inisiatif kita adalah inilah. Kita buat 74A yang baru supaya kita JITS tu diperkasakan lagi. Sebab kerajaan mengeluarkan belanja yang begitu besar untuk satu jabatan ni. Ya, betul. So dalam jabatan ni sumber manusia itu satu. Ya. Dia perlu diperkasakan dengan alat-alat lain, resources lain, dan salah satu resource adalah undang-undang. So sekarang ni dia dah package tu dah complete dah. Ada jabatan, ada sumber manusia dia, ada prosedur dia, ada undang-undang. So the package is complete. Ya. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya itu ya. Ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Saya juga ingin memberi peluang kepada Dato' Alauddin sendiri untuk menyatakan tentang harapan dan apa juga perkara yang mungkin ingin Dato' kongsikan bersama dengan penonton kita di penghujung program Rang Bicara ini bila kita bercakap tentang rang Undang-Undang Polis Pindaan 2024. Silakan, Tok. Terima kasih, Tok. Saya mula-mula lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak lah yang ambil berat akan rang undang-undang ni. Ya, walaupun pelbagai komen diberikan, kita menganggap perkara ni sebagai satu perkara yang mustahak, yang perlu kita santuni lah. Itu yang mustahak sekali. Dan akta polis ini pada umumnya adalah untuk kegunaan polis. Tapi ada perkara-perkara yang ada kaitan dengan masyarakat. Dan percayalah, kita menggubal atau minda akta polis ni tiada sebarang maksud yang tersirat. Itu mustahak sekali. Tiada sebarang maksud tersirat. Dia adalah untuk kebaikan kita bersama untuk membawa pasukan ini ke depan. So bantulah kami, sokonglah apa-apa usaha yang baik, yang murni untuk meningkatkan keupayaan, jati diri dan juga integriti pasukan ini. So be with us dan insya-Allah untuk kebaikan bersama. There's nothing hidden there. Tak ada. Komen-komen yang bersifat negatif itu sendiri kepada pihak yang memberi komen-komen yang negatif berkaitan dengan akta itu. Nasihat Datuk kepada mereka lah. Pada pihak-pihak yang memberikan komen negatif, datanglah berjumpa, berinteraksi lah secara rapat dengan pihak polis. Dan ini adalah satu cara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bernama TV kerana mengadakan program ni malam ni. Paling tidak kita telah pun menyampaikan apa yang tersirat, apa yang tersurat di dalam pihak PDRM yang telah pun menggubal mengemukakan cadangan pindaan kepada undang-undang ni. It is far too late untuk pindah undang-undang ni. Far, very undang-undang lain dah dipindah berkali-kali dah. Dan akta polis ni masih ditakut lama dan alhamdulillah kita berjaya pindah dan sokonglah dia. Tak ada apa-apa niat di sebaliknya. Tak ada apa-apa. Kalau perlukan keterangan lanjut, datanglah, jumpa, kita akan bersama. Sebelum kita berpisah dalam masa lebih kurang 1 minit, saya juga lagi nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Datuk lah. Apakah ini sebenarnya merupakan satu sumber kepuasan yang amat sangat kepada Datuk setelah bertahun-tahun, lebih 30 tahun bersama dengan PDRM, dan inilah merupakan satu pencapaian yang cukup memuaskan hati Datuk sebenarnya. Datuk. Terima kasih, Tok. Betul. Saya saja akan bersara dah 2 hari lagi 38 tahun 9 bulan, satu perjalanan yang lama. Dan dalam tempoh yang begitu lama ni, antara perkara yang saya amat berhasrat untuk buat adalah pindaan akta polis ni. Sebab saya duduk dalam jawatankuasa ni sejak 20 tahun yang lalu. So kalau siapa yang mengatakan ini baru idea sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak.
20 tahun dah jawatankuasa ini timbul dan akhirnya alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Polis Negara Ya. Yang Mati Tan Sri Razudin bin Husin kerana telah pun memberikan kepentingan kenapa akta ni perlu diluluskan. Terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah menyokong dengan begitu untuk akta dia dibawa kepada Jabatan Pegawai Negara telah facilitate ya akta ni sebelum untuk dibentangkan di Dewan Rakyat tempoh hari. Dan memanglah saya sebagai orang yang duduk dalam jawatan lama alhamdulillah akhirnya dapat disempurnakan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia seperti Dato' Alauddin Abdul Majid iaitu pengerusi Jawatankuasa Teknikal pindaan Akta Polis 1967 kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan saya sendiri pun merasa cukup gembira dapat bertemu dengan Dato' Alauddin dan walaupun selepas ini akan bersara tapi insya-Allah mungkin banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan PDRM itu akan dapat kita kongsikan di program Ruang Bicara ini dari masa ke semasa. Dan kepada semua teruslah memberi sokongan kepada pasukan PDRM sendiri kerana mereka lah sebenarnya yang menegakkan undang-undang yang sedia ada dan kita mengharapkan bahawa melalui rang undang-undang polis pindaan 2024 ini ianya akan memberi kekuatan yang luar biasa, satu dimensi yang mungkin lebih kukuh kepada apa yang ingin dilakukan oleh PDRM dalam usaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyat di seluruh negara. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini dan jangan lupa seperti biasa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.